Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Yusri dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan mengenai persepsi dalam komunikasi. Persepsi boleh ditakrifkan iaitu kita menerima rangsangan daripada mana-mana organ deria kita, di mana rangsangan yang kita terima akan memberikan makna. Persepsi juga sering dikaitkan dengan pengalaman mengenai tentang objek, peristiwa ataupun hubungan di antara satu fenomena dengan fenomena yang lain yang diperolehi dengan menyimpulkan maklumat dan kita mentafsirkan makna yang kita perhatikan melalui organ diri kita. Persepsi boleh dikategorikan dua jenis iaitu persepsi pasif dan persepsi aktif. Persepsi pasif dia akan berlaku apabila diri kita memang sentiasa beroperasi. Manakala persepsi aktif berlaku apabila kita digerakkan supaya memilih maklumat tertentu untuk diberikan tumpuan. Di sini terdapat proses-proses persepsi. Proses yang pertama, individu perlu memilih rangsangan. Keduanya, menyusun dan membentuk struktur ke atas apa yang telah kita lihat. Keempat, kita menginterpretasikan ataupun dengan kata lainnya kita memberi makna kepada apa yang telah kita perhatikan dari organ-organ diri kita. Keempat, kita perlu meringkaskan rangsangan dengan kita mengkategorikan maklumat dan mencipta stereotip. Setelah kita melakukan stereotyping kepada orang, kita perlu meletakkan mereka sebagai kategori yang fleksibel dan sama sahaja di mana-mana. Misalnya, kita simpulkan bahawa semua lelaki memang suka mengecewakan wanita. Melalui proses persepsi ini, telah dikenal pasti dua jenis kesan, iaitu kesan halo dan kesan horn. Kesan halo ialah kita memberi sifat-sifat positif kepada orang lain kerana kita sukakan mereka. Manakala kesan horn, kita memberi sifat-sifat negatif kepada orang lain kerana kita tidak sukakan mereka. Di sini terdapat gambar rajah mengenai persepsi iaitu kiraan bilangan titik hitam. Bilangan titik hitam akan berbeza mengikut persepsi seseorang individu, di mana misalnya individu A mempunyai perbezaan kiraannya dengan individu B mengenai bilangan titik hitam di dalam gambar rajah ini. Begitu juga kiraan bilangan kaki gajah serta galisan melintang. Ini yang terdapat di dalam gambar rajah turut mempunyai persepsi yang berbeza kerana sesetengah individu akan mengatakan garisan ini selari dan sebaliknya individu yang lain akan mengatakan tidak selari. Tambahan lagi, gambar rajah yang terakhir ini juga akan terdapat penilaian persepsi yang berbeza oleh individu bagi bilangan orang yang terdapat di dalam gambar rajah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi antara perseorangan. Persepsi antara perseorangan mengalami 3 proses, iaitu proses yang pertama yang kita lihat ialah proses pembentukan impresi ataupun gambaran terhadap seseorang. Apabila seseorang individu memberi gambaran awal mengenai seseorang dengan memberi kesan kepada interpretasi, kemudiannya kepada setiap persepsi kita katakan kesan primasi telah berlaku. Dan seterusnya, apabila kita terlalu banyak memberi tumpuan kepada perkara terakhir mengenai seseorang, kita katakan kesan resensi telah berlaku. Proses kedua, individu perlu menyusun maklumat mengenai orang lain. Di dalam proses ini, aplikasi teori personality implicit digunakan. Teori ini ialah satu set kepercayaan ataupun hipotesis mengenai orang secara am. Misalnya, kita akan yakin apabila rakan kita mengerjakan solat
dan kita membuat andaian bahawa dia itu jujur, beriman dan baik perilakunya. Proses yang terakhir ialah proses memahami makna perilaku seseorang. Di dalam proses ini, teori atribusi digunakan, di mana kita cuba untuk memahami apa yang menyebabkan seseorang itu berkelakuan tertentu, di mana kita melihat kecenderungan untuk menyesuaikan sesuatu motif ataupun sebab yang perlakuan yang diperhatikan. Di mana di dalam teori ini, kita cuba memahami sebagai contohnya, diri pelajar yang tidak menunjukkan minat dia semasa kuliah. Mungkin kerana pelajar itu tidak bersarapan pagi, masalah keluarga ataupun tidak sukakan pensyarah. Di mana kecenderungan ini kita dapat sesuaikan dengan perilaku seseorang dengan motifnya menggambarkan teori atribusi telah beroperasi ke atas diri kita. Melalui teori atribusi ini, kita dapat kenal pasti teori atribusi dibahagikan kepada dua jenis, iaitu teori correspondent inference. Di mana teori ini kita cuba untuk tentukan niat seseorang dengan menentukan darjah kesengajaan perlakuannya. Misalnya, kita perhatikan seseorang itu bercakap terlalu laju. Jadi kita tafsirkan bahawa dia hendak menipu kita, kita pun mengambil tindakan untuk tidak mempercayainya. Begitu juga seterusnya iaitu teori causal attribution, di mana teori ini mempunyai tiga sebab iaitu keadaan, rangsangan dan orang itu sendiri. Di mana teori ketiga-tiga sebab ini cenderung untuk mempengaruhi seseorang itu membuat sesuatu tindakan. Di sini adalah halangan-halangan persepsi, di mana halangan-halangan ini sering dialami oleh seseorang individu, di mana seseorang individu itu sering tidak mengindahkan perkara yang lebih terperinci, hanya membuat generalisasi umum, berpegang kepada konsep awal dan dia terlalu yakin kepada perlakuan yang konsisten. Dan seseorang individu tu hanya menjadikan maklumat yang tidak memadai dianggap sebagai memadai dan dia tidak melakukan maklumat tambahan. Dan juga seterusnya, seseorang individu tu hanya memberikan penekanan kepada maklumat negatif sahaja dan meminggirkan maklumat positif. Dan dia sentiasa mengubah atribusi dia kepada seseorang yang dia suka ataupun tidak suka. Seterusnya ialah strategi untuk memperbaiki kemahiran persepsi pribadi. Seseorang individu itu perlu tingkatkan kefahaman dia tentang proses persepsi dan dia perlu meningkatkan kebolehan dia untuk membuat pemerhatian, kenal unsur-unsur yang memberi makna dan dia perlu memeriksa persepsi dia terlebih dahulu. Sekian itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.